Assalamualaikum semua. Selamat datang Alumni Champion Komunikasi Jualan. Video ini membicarakan tajuk kemahiran mendengar kenapa gagal. Pertama, anda mesti faham 5 sebab kenapa penting kemahiran mendengar dalam jualan. Pertama, membina kepercayaan. Dengan mendengar dengan teliti kepada keperluan dan kehendak pelanggan, kita dapat membina kepercayaan dan hubungan yang lebih baik. Ini membuat prospek dan pelanggan merasa dihargai. Kedua, memahami keperluan prospek dan pelanggan. Kemahiran mendengar yang baik membantu kita memahami apa yang pelanggan mahukan dan perlukan, membolehkan kita menawarkan produk atau servis kita yang paling sesuai. Ketiga, menangani bantahan atau rejection. Kemahiran mendengar yang baik memudahkan kita menangani bantahan dari pelanggan dengan lebih berkesan kerana kita dapat memahami sebab-sebab di sebalik bantahan atau rejection tersebut. Keempat, meningkatkan keberkesanan komunikasi. Kemahiran mendengar yang baik penting untuk meningkatkan keberkesanan komunikasi antara kita dan pelanggan, membantu kita memahami dan menyelesaikan isu dengan lebih cepat. Dan kelima, meningkatkan kepuasan pelanggan atau prospek. Mendengar dengan teliti kepada pelanggan dan prospek membolehkan kita memenuhi keperluan dan keinginan mereka, meningkatkan kepuasan pelanggan dan prospek dan mendorong mereka menjadi pelanggan setia. Baiklah, sekarang kita masuk topik yang penting. Dengar baik-baik ya. Kemahiran mendengar kenapa gagal. Hari ini kita akan membincangkan beberapa halangan dalam mendengar dengan berkesan sebagai jurujual, terutama apabila berhadapan dengan prospek atau pelanggan. Mari kita mulakan. Sebagai jurujual, kita sering kali terlalu fokus pada jawapan yang ada dalam fikiran kita. Apabila ini berlaku, kita cenderung untuk memotong prospek atau pelanggan dengan tidak sabar. Cuba melengkapkan ayat mereka atau mengisi tempat kosong untuk mereka. Fill in the blanks. Ini boleh menjadi agak menjengkelkan dan menunjukkan bahawa kita tidak menghormati mereka. Kita mungkin menilai awal apa yang prospek atau pelanggan akan katakan. Ini menyebabkan kita tidak dapat menerima pandangan mereka, terutama jika ia bertentangan dengan pandangan kita sendiri. Sebagai gantinya, kita perlu bersikap neutral dan berfikiran terbuka ketika mendengar. Berikut adalah beberapa langkah yang boleh diambil untuk menjadi pendengar yang lebih berkesan dalam situasi jualan. Pertama, usahakan untuk bersikap neutral dan berfikiran terbuka ketika mendengar prospek atau pelanggan. Ini membolehkan kita untuk memperoleh lebih banyak maklumat dan memahami keperluan mereka dengan lebih baik. Kedua, elakkan daripada memotong prospek, memotong komunikasi percakapan prospek atau pelanggan atau melengkapkan ayat mereka. Beri mereka peluang untuk menyampaikan pendapat dan keperluan mereka sepenuhnya. Ketiga, fokus pada apa yang sedang dikatakan oleh prospek atau pelanggan, bukan pada apa yang kita rasa akan katakan. Bukan pada apa yang kita rasa mereka akan katakan. Dengan cara ini, kita akan lebih terbuka kepada pandangan yang berbeza dan dapat memahami pendapat mereka dengan lebih baik. InsyaAllah, dengan mengamalkan langkah-langkah ini, kita akan menjadi pendengar yang lebih berkesan dalam situasi jualan dan dapat meningkatkan hubungan kita dengan prospek dan pelanggan. Terima kasih menonton video ini dan jangan lupa untuk like, share dan subscribe untuk lebih banyak video yang menarik. Nantikan sambungan video ini
ada banyak lagi sebab kenapa kemahiran mendengar kita gagal. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.